Okey, untuk second session ya, kita fokus pada two dimensional array. So kalau yang lepas untuk linear, sebab kalau untuk 1D, so array kita hanya a linear array, satu saja. Tu yang boleh nampak lah pada contoh kita. So untuk two dimensional, so maksud dia apa? Dia akan 2D. 2D maksud dia macam ni lah. So ni 2D. Apa maksud 2D? Dia ada dia punya column and row. So dah macam table. Itu secara ringkas. Kalau ni linear linear. Ni kalau kita punya saya terus highlight lah apa beza. Kalau ni untuk linear, ini untuk table. Okey. Itu yang dia jelaskan dalam definition kat sini. If the data is provided in a list form, we can use one dimensional. Saya dah mention tadi list untuk one, tapi kalau table kita guna two dimensional. Okay, two dimensional actually a collection of fixed number of component arranged in row and column. So kat sini and the same type tu for sure lah. Bila sebut array memang confirm a same type lah. Cuma kita just saya kata tadi lah, dia hanya just one definition tapi ada multiple data. Okay, the syntax definition, dia apa beza dia? Kalau sebelum ni kita hanya ada satu saja kat sini, tapi kat sini kita ada dua. Tu bezalah. Dan ni adalah untuk row dan ni adalah untuk columns. Itu yang boleh nampak lah. Dia jelas kat sini row and column. Okay, next. Okay, ni contoh double. Ingat double lah. So double lebih kurang ada 8 bytes. Okay, ni double hearts 4. Okay, ni kita punya row. Ini kita punya columns. So dia akan declare two dimensional array, state 4 row and 3 column. So kita boleh visualize our data double heads ni dengan table macam ni. So ni ada 4 dan ini ada 3. So 4 row and 3 columns. Jangan confuse lah, mana column mana row. Maksud dia kalau tengok sini RC. Kalau budak lomba tu kena RC, tahulah apa maksud dia kan. Yung RC, R tu ke bawah, column tu melintang. R tu menegak, C tu untuk melintang. Hopefully masih ingat lah. Okay, as in the case of a one dimensional array, the row are number 0 and 3 and the columns are number 0 or 2. Okay, itu yang maksud sekiranya row kita. Sebab row kita betul lah 0 hingga 3. Ni dia punya address. Manakala untuk column, dia punya numbers adalah 0 hingga 2. Betul lah, 0 hingga 2. Okay, next. Okay, ni contoh yang kedua kita tengok, di mana kita ada halts. Kat sini kita ada halts array, di mana ada dua, satu ni untuk row, ni untuk columns. Dan dia define lah data dia kat situ, di mana kalau tengok situ number of row kita ada 4. Okay, betul, ni ada 4. Dan number of column kita ada 3. Ni ada 3. Okay, dalam contoh ni dia masukkan nilai. Okay, ni dia punya orang kata exact instruction ataupun the full instruction coding untuk contoh ni, bagaimana dia masukkan ke dalam ni lah. Contoh yang sebelum ni.
Dalam contoh sebelum ni, ini dia just ambil satu part yang dia dah masukkan. Kita tengok sini, kita ada person and kita ada health index. Ni kita ada person and kita ada health index. So untuk person kita ada 4 orang, betul lah, sebab row kita ada 4 orang. Manakala health index tu dia pecahkan kepada 3 item, iaitu kita punya ketinggian, kita punya berat dan kita punya BMI. Tu dia punya arrangement lah. Dan kat situ dia terus samakan. Buat masa ni, dalam contoh ni, ini hanya dia masukkan value tu ke dalam nilai location dia lah. You boleh tengok macam mana dia define untuk 2 dimensional. Sebab kalau 1 dimensional senang saja kan. Selepas kita punya ni, contoh kalau A0, A10. So untuk define ni kita kena buat 10 data lah. 1, 2 sampailah 10. Lepas tu tutup. Itu kalau single dimensional ataupun 1D. Tapi kalau untuk double D, you boleh tengok cara dia define, di mana dia kena ada 4 group, sebab satu group equal to 1 row. Ni row pertama, ni row kedua, dan ni row ketiga, dan ni adalah row keempat. Ni row pertama kita, ni row kedua kita, ni row ketiga kita, ni row keempat. Ingat tu row. Yang kolom ni setiap kolom lah. So kolom ada 3. So yang penting, sebab kita define row dulu, 4 dulu sini kan. So automatic dalam kepala terus ingat kena ada 4 benda ni. Koma, tutup. And the last, dah tak muat dah. So masukkan ada 4 lah. Di dalam 4 group tu kena ada 3 parameter lah. 1, 2, 3. Kena ada 3 parameter ataupun 3 ni. Itu secara mudah yang supaya kita boleh ingat lah. Ni contoh orang kata the full version dalam the last slide yang kita terangkan tadi. Bagaimana dia terus assign kat situ. Dia dah, actually dia dalam contoh ni dia dah define dia punya value bagi setiap index kat sini. Lepas tu dia minta calculate the value in which column. Ni dia carilah. Nak cari yang maksud dia, kalau kita ada value, sebab ingat kolom, kita ada kolom tinggi, kita ada kolom berat, dan kita ada kolom BMI. So kita mintakan lah berapa dia punya ni. And the next, lepas tu sum column. Sum column tu, itu dia punya function. Ni function kita ni. Di mana dalam function ni dia passing 2 parameter. Ni first, ni second. Kita boleh tengok. Kita tengok pada next slide lah. Ni contoh. Itu parameter dia. Number of column tu matrix in call number. Kat situ dia define dalam function ni, dia define integer row and double sum, and for kita initialize the sum double tu equal to 0, and the loop row. Kat sini row dalam contoh ni, tengok user masukkan apa. Contoh ni kita nampak calculate the value in which column. So dia masukkan value kosong. Kosong So bila masuk kosong, actually dia fokus dekat
sini. Column first ni lah. Column first. So dia tambah lah setiap kolom dalam ni apa yang ni buat, dia tambah first sum kosong plus matrix row adalah equal first loop kosong lah. Call number, call number tadi dia dah, ni yang kita pass lah value yang user minta, kosong, lepas tu kosong, lepas tu kat sini kosong, ni 01. Kalau nampak kat sini dia increase dekat row, betul, kat row sebab ni ada kat 179 ni location ni adalah 01. Sorry, 10 ni 10 1.5820 sebab kolom maintain, sebab ni kolom kosong, betul. Ni adalah kolom kosong, so kolom memang maintain, yang berubah hanya row, sebab tu dia increase row kat sini. Sebab tu kat sini nampak row dia plus, tapi call number akan maintain. Sebab apa dia maintain? Sebab value ni dia pass kat sini. So yang dia tambah lah 1.9, 1.8, 1.2, 1.9, dapatlah tambah, dapatlah jawapan the exact value macam ni. So tu nilai value dia lah. So boleh cari average tak? Confirm lah boleh cari average of just divide by bilangan row yang ada. Yalah, sebab bilangan row kat sini ada 4, so bagi 4 dapat average. Dalam the last 3 slide ni actually exercise yang you boleh tengok, dan saya share dalam Google Outer. Actually itulah slide untuk lecturer, sebenarnya slide untuk student tak ada jawapan. So you tengok saya punya slide memang ada jawapan lah. So boleh compare, boleh test untuk menguji kefahaman secara overall tentang chapter 5 lah. Sebab chapter 5 ni panjang, lebih kurang ada 40 lebih slide. Sebab saya terpaksa pecah dengan beberapa lesson lah. So boleh try 1 and 2, ada jawapan dia, and 3. So please boleh cuba, boleh try, sebab agak lama sikit untuk lesson kali ni, lebih kurang hampir 1 jam. So hopefully saya cuba menyampaikan, to deliver the best method supaya all semua boleh faham secara mudah dan senang. So apa-apa boleh try lah dalam you punya programming code, sebab itu yang the best approach. Sebab programming code ni you kena test, main, cuba banyak kali, dan you akan nampak dia punya structure macam mana dia buat. Jadi secara tu saja untuk chapter 5 array dah kita tutup. So kita ada tinggal lagi 3 chapter, dan lebih ringkas lah untuk 3 chapter tu. So tak perlu risau lah, insyaAllah saya cuba bantu anda sebaik mungkin, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.